Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ini saya nak menerangkan tentang tajuk soft integration by using partial fraction. Okay. So partial fraction ni adalah pecahan separa, okey, pecahan separa yang mana bila sebut pecahan separa dia melibatkan pecahan. Jadi pecahan tu kita tahu yang atas adalah numerator dan bawah denominator, okey. Jadi dalam partial fraction ni, okey, saya akan terangkan, kita akan belajar dua jenis pecahan separa, iaitu linear factor dan juga repeated linear factor. Okey. So apa tu linear factor dan repeated linear factor? Okey, bila sebut pecahan separa, dia adalah berfokus ke bahagian denominator dia. Kita nak tahu fungsi dia adalah di bahagian denominator. Jadi kalau yang jenis type yang pertama ni adalah linear factor, bila sebut linear tu adalah kuasa 1. Okey? Kuasa 1. Jadi dia ada, kalau kita nampak dekat sini denominator dia ni adalah dia punya kuasa adalah 1. 1 tu di mana? Kuasa kat sini. Ini adalah kuasa 1, ini adalah kuasa 1. Okey? Jadi bila dia kuasa 1, so dia adalah linear factor yang mana kita akan bagikan dua ungkapan ni adalah A akan ambil X tambah A dan B akan ambil X tolak B. Okey, itu adalah jenis yang pertama. Okey, jenis yang kedua adalah repeated linear factor. Okey. So maksudnya kat sini adalah fungsi denominator dia tu adalah jenis yang berulang, iaitu dia lebih daripada 1. Okey, maksudnya dia 2, 3, 4. Maksudnya dia berulang. Jadi ini adalah X tolak A, contohnya X tolak A kuasa 3. Bermaksud dia berulang 3 kali. Jadi macam mana untuk fungsi kita menulis untuk fungsi repeated linear ni adalah A akan ambil kuasa 1, okey, B akan ambil kuasa 2 dan C akan ambil kuasa 3. Okey, bergantung kepada soalan. Kalau dia kuasa 2, maksudnya dia akan sampai kuasa 2 sajalah. Tapi untuk yang jenis ni dia tulis adalah kuasa 3, jadi dia berulang 3 kali. Okey, saya bawakan contoh yang pertama, iaitu soalan dia adalah, okay, kita nak buat integration tapi kita kena guna partial fraction dulu sebelum kita dapat buat integration. Jadi 4 per X tambah 3, okay, bawah dia adalah X tambah 4. Okay, kalau kita nampak dekat sini adalah dia adalah fungsi linear factor. Jadi kalau fungsi linear, okay, pertama kita kena pecahkan dulu. Okay, A akan ambil X tambah 3 dan B akan ambil X tambah 4. Okay. So, next. Step kedua, apa nak buat? Kita akan darab semua sekali ni dengan denominator. Kita akan darab semua sekali dengan ini. Maksudnya kita akan darab X tambah 3 dengan X tambah 4 untuk ketiga-tiga bahagian. Apa tu ketiga-tiga bahagian? Ini bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua, ini bahagian yang ketiga. Kita darabkan. Okey, apabila kita darabkan bahagian pertama ni, kita darabkan dengan X tambah 3, X tambah 4, kita dapati dia boleh dipotong. Jadi tinggal 4 saja. Dia boleh potong X tambah 3 dan X tambah 4. Okey, bahagian kedua pula, bila kita darabkan dengan X tambah 3, X tambah 4, X tambah 3 ni boleh dipotong. Jadi sebab tu dia dapat A, X tambah 4. Manakala B pula, okay, kita boleh potong X tambah 4, X tambah 4. Jadi kita dapat B sama dengan B darabkan dengan X tambah 3. So itu adalah step yang kedua. Okey, step yang ketiga kita akan ambil, okey, ini adalah kita akan ambil yang ini X tambah 4 ni. Kita akan ambil X tambah 4. X tambah 4 kita jadikan dia kosong. Jadi X sama dengan negatif 4. Sebab tu kita let X sama dengan negatif 4 tu daripada sini. Negatif 4 ni. Okay.
Jadi bila kita ambil X negatif 4, kita masukkan negatif 4 ni dekat step yang kedua. Okay, ini step kedua lah. Kita masukkan semua negatif 4, kita dapati B sama dengan negatif 4. Okay, lepas tu kita ambil pula kurungan yang kedua. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 3. Sebab tu kita ambil X sama dengan negatif 3. Okey, apabila kita masukkan X sama dengan negatif 3 dekat step yang kedua, okay, step kedua ni kita masukkan semua ni, kita masukkan, kita dapati A sama dengan 4. Okey, jadi bila kita masukkan kembali A dengan B tu, kita masukkan jadi kita dapat A sama dengan 4 dekat situ dan B sama dengan negatif 4. Okey, so negatif dengan positif ni kita letak negatif lah kat sini Lepas tu baru kita buat integration. Okey, sekarang kita buat integration 4 per X tambah 3 tolakkan dengan integration 4 per X tambah 4. Okey, kita tahu apabila dia kuasa 1, okey, dia adalah akan dapat log, okey, fungsi ln. Jadi 4 ln X tambah 3 dan tolak 4 ln X tambah 4 tambah C. Okey. So ini kita kena merujuk, integrate untuk fungsi ln lah. Untuk fungsi ln sebab dia kuasa 1. Jadi jawapan dia 4 ln X tambah 3 tolak 4 ln X tambah 4 tambah C. Okey. Seterusnya saya bawakan contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua adalah 2x tambah 8 perkan dengan x tambah 2 kuasa 2. So, ini adalah fungsi repeated linear. Okay? So, kalau repeated linear, kita akan bagikan A akan ambil kuasa 1 dan B akan ambil kuasa 2. Okay? So, seperti biasa, kita akan darabkan semua sekali dengan denominator ni. Kita darabkan semua sekali dengan X tambah 2 kuasa 2. Jadi sebab tu sebelah kiri kita dapat 2X tambah 8 dan A akan dapat X tambah 2 dan B sebab dia dah matikan kan dengan X tambah 2 kuasa 2, so dapat B sahaja. Okey, lepas tu kita keluarkan, kita darab AX tambah 2A tambah B. Okey, jadi menggunakan konsep koefisien. Okey, koefisien. So sekarang ni saya ambil koefisien X. Okey, koefisien X koefisien X. Koefisien X sebelah kiri kita dapat 2X. Ni 2X. Sebelah kanan kita dapat AX. Okey. Jadi A tu adalah sama dengan 2. Okey. A tu adalah sama dengan 2. Sebenarnya koefisien X tu sebenarnya 2 sama dengan A. Kita tulis macam tu Kita tak ambil X ni sebenarnya. Tapi tak apalah. So A sama dengan 2. Okey. Lepas tu yang kedua ni, okey, saya ambil koefisien X kuasa kosong iaitu 8. Ni yang tak ada X 8 sama dengan 2A tambah B. A tadi kan kita dah tahu 2, kita masukkanlah A sama dengan 2. Okey, jadi kita dapat selesaikan B sama dengan 4. Okey, lepas tu kita masukkan. Kita masukkan A adalah 2 dan B adalah 4. Okey, lepas tu barulah kita akan buat integration. Okey, kita buat integration. Kalau ini kuasa 1, kita akan dapat apa? 2 ln X tambah 2. Okey, ini kita naikkan atas dulu. Kita dapat negatif 2. Okey, lepas tu apa nak buat? Okey, apa nak buat? Kita buat X tambah 2 negatif 1. Okey, negatif 1, negatif 1. Lepas tu bezakan X, kita dapat 1 kan? Jadi, jawapan dia adalah 2 ln X tambah 2. Negatif dengan positif, itu yang dapat negatif. 4 per X tambah 2. Kita turunkan balik. Okey, tambah C. So, begitulah penyelesaian partial fraction. Kita nak buat integration by using partial fraction. Untuk pertama tadi, contoh pertama adalah faktor linear. Dan yang kedua adalah faktor repeated, iaitu faktor berulang. Okey.
Sekian, terima kasih kerana menonton. Okey, saya harap pelajar boleh like, comment, share and subscribe video saya ni untuk dapatkan video-video terkini daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.